Selamat pagi semuanya. Hari ini hari Selasa 29 hari bulan. Tinggal 2 hari lagi sebelum kita memasuki fasa endemik. Okey. Right, pada pagi ni sembang isu semasa sambil minum kopi di pagi hari. Minum kopi sebenar. Okey, kopi dari kedai Nyuki. Okey, kopi. Antara tahu ni kopi ni, saya tahan kopi ni. Kau melekau. Okey. Takkan nak guna mas minum. Tak apa. Alright. Selamat pagi semuanya. Okey. Kalau di luar kita boleh buka mas atau makan. Right? Minum silakan. Terbaik. Kita buka yang ni. Okey, so kopi tak di sini. Barulah nampak sikit. Okey, breakfast pagi ni tapau kita ada 2 ya. Tuan-tuan dan perempuan 2 popia. Okey, popia. Popia. Okey, popia. Ada 2 lah, kita makan 1 lah. Okay, let me show you. Alright. Okey, ini dia. Isinya banyak kacang, daun dan sebagainya lah ya. Sihat, makanan yang sihat. Okey, silakan. Okey. Nah. Kita berbincang tentang isu semalam, utamanya dalam bidang hiburan lah, hiburan artis luar negara. Okey, bukan lagi good dulu. Okey. Semua orang kenal siapa itu? Will Smith. Will Smith, dia bukan buat hal lah. Dia membuat apa yang semua lelaki sebenar, lelaki sejati patut buat. Tuan yang dah tengok video tu, boleh YouTube, Google search video Oscars tahun ini yang berlaku semalam. Okay? Jadi apa yang dia buat adalah sesuatu yang memang setiap orang, baik lelaki ke, baik wanita sekalipun, kerana kita hidup dalam dunia LGBT sekarang ni ya. So pasangan wanita, lelaki ataupun pasangan lelaki perempuan, bila mana ini berlaku, semuanya akan membuat benda yang sama. Tak kisah apa alasannya. Bila kita menyakiti hati seseorang di depan orang ramai, kita pun buat macam tu. Okay. So for me, from what I see, it's not a gimmick. No, it's not a gimmick. People say it's a gimmick. Publicity already being planned, staged to get the rating high for this Oscar. If you look into the history of Will Smith and his wife, Jada Pinkett Smith, you will know the chronology
you akan tahu jalan ceritanya di mula sampai akhir. You know what I mean? Dan bila you in that position, after you dah baca, dah kaji history dia orang, then you akan tahu kenapa Will Smith buat begitu. Again, saya nak katakan bahawa as any normal person, you will do the same. Okay, clear? Itu opinion saya. Kita teruskan dengan topik yang lain. Okay? Yang itu dah berlaku semalam. Topik yang lain, ya? Okay. Servis kedai makan. Topik kedua. Okay. Tadi kita makan di Fresh Food Court. The video I show you, kita makan mi cangkuk. Dulu-dulu lah saya pernah show video tu. Video di mana saya dah menghantar anak saya pergi sekolah. That video. Okay. That particular place, Fresh Food Court, that particular place. Okay. Now, kita dah order makan. Kebetulan tak ramai orang order mi tu, so datang cepat lah. Sejarah tempat tu, dulu ramai pekerja-pekerja dari Serian. Bedia macam saya lah, bedia Serian. Ramai pekerja situ, ramai pekerja dan efisien lah, di mana orang ramai ambil order pun cepat. Sekarang ni semua pekerjanya tak. Tinggal I think dekat 3 orang aja ambil air, 3 atau 4 orang ambil air. Okay, 3-4 orang air. Dia buatkan cerita makan. Habis. Okay. Semua sak. One more. Sekejap. Bina badan ni banyak makan. Tak apalah. Umur 40 makan aja lah. Dah umur 50, 5 series, jaga-jagalah makan. Okay, sambung cerita. Right? Kita duduk, kita makan. Perempuan yang order, only my wife dapat nampak perempuan tu. Ke sana ke sini, lap meja, ambil air. Macam tak nampak kita duduk situ dah lama. Yang lama duduk ni dah lama duduk tunggu air. So my wife pun biasalah, my wife dengan membawa kandungan semua tu, so dia punya emosi terganggu lah emosi dia. So dia pun macam okay, kalau this girl datang meja kita finish, kita habis makan, kata saya akan dia kata saya akan tiau dia. Okay, kita makan duduk meja sebelah, ada datang orang meja sebelah. Orang yang baru datang tu dia nak order. Kita duduk sini, kita duduk lama dah. Pandang pun tak nampak. Seolah kita ni makan macam orang halimunan makan. Tak nampak. Dia berlimpas lalu saja. Dia ambil order sebelah tu, orang sebelah. Rupa-rupanya orang sebelah ni adalah regular customer dia. Kau tim lah, kenal lah. Okay, tak apa lah. Okay, tak apa. So, wifi makan. Kita makan chow. Dah makan chow. Ujung-ujung tapau dekat kedai biasa kita makan ni, nyauki kopitiam tapau ni air. So, ya, kepada pengusaha makanan, the ones who run food for business, please, you have to understand that your customer is there. Open your eyes, go to the table, ask for
ask them if they have ordered the drinks or not. Ya, because rugilah, you kerugian mungkin RM10 daripada customer yang tak minum di kedai you. Rugi. Kerana kopitiam, owner kopitiam, dia berharap kepada rent, sewa stall dengan air. Air tu dia punya lah. Dia rugilah, tak apalah dia rugi. Nyoki kopitiam, untung. So itu dia. Pertama tadi Will Smith. Nombor 2 kopitiam. Nombor 3 puasa. Puasa. Kepada anda yang beragama Islam, saya ucapkan selamat berpuasa. Okay? Dan semoga tahun ini bukalah pasar Ramadan, kerana saya dah duk lama nak perkena roti john. Duk lama 2 tahun tunggu roti john weh. 2 tahun tunggu roti john. So semoga peniaga-peniaga pasar Ramadan, walaupun kita all out, kita tahu dia, walaupun anda semua all out, kita bolehlah, kita membeli. Anda semua walaupun semua all out, pastikan kualiti kebersihan dijagalah ya. Okey. Makan. Orang tua kata tak elok bercakap pasal makan. Tak apalah, kita buat YouTube, kita share lah. Share bersama. Mungkin anda menonton YouTube ini, anda tak ada teman, you don't have anyone with you to enjoy your breakfast, you can on this video. Okay, and of course you have to subscribe as well lah. On, comment, and we can share ideas lah as well lah. Okay, so isu ketiga, kan isu lah. Cerita ketiga adalah tentang bulan puasa. Okay, so semoga my viewers yang beragama Islam selamat berpuasa. Dan juga tak lama lagi pun kita akan merayakan Hari Raya. Okay, Hari Raya, dan yang pastinya Hari Raya ini adalah Hari Raya terbaik pernah disambut oleh setiap umat Islam di luar sana. Dan juga mereka seperti saya ini yang akan mengabang ke rumah kawan-kawan beragama Islam yang merayakan Hari Raya nanti. Kali lah, lemang lah. Rugi workout. Rugi workout makan. Okay, fine. Isu yang mana? 1, 2, 3, 4. Jadi Will Smith, kopitiam raya. Keempat, saya menonton video rakan saya. Bukan rakan YouTube dah, lebih daripada rakan YouTube. Saya rasa dia ni memang berada yang saya tak pernah jumpa, tapi berjumpa di YouTube. Amal Kilat. Amal Kilat, di mana tempatnya, lawas quartersnya lah, dia banjiri air. Okay, dibanjiri air. So saya berdoa semoga musibah macam ni janganlah berlaku kerap. Ya, janganlah berlaku kerap. Okay. Saya difahamkan. Okay, dan saya harap Encik pula, harap you bro Amal Kilat boleh memperbetulkan sebenarnya saya punya saya punya gambaran. Saya punya gambaran ni betul ke salah. Tapi yang saya ingat, lawas ni berdekatan dengan sungai. Bandar Lawas ni mungkin yalah banjir kilat berlaku. Mungkin ada blok H parit ke apa ke, tapi lokasi yang dekat dengan sungai itu yang membuatkan keadaan banjir kilat ni semakin berbahaya lah ya. Berbahaya. So kepada penduduk
lawas kepada Ahmad Kilat and family, saudara marahnya, kepada semua penduduk di lawas. Semoga anda bertabahlah dan recover dengan cepatlah daripada musibah ini. Okay. Bercakap tentang isu banjir. Okay. Tadi Will Smith kedai makan puasa, banjir di lawas, dan last kali banjir berlaku di area Indonesia. Ada pekan, saya lupa ada pekan tu, pekan Sanggata yang dipostkan oleh Bethany Channel, dan ada seorang lagi YouTuber daripada Indonesia yang post the same video. Saya rasa dua orang ni tinggal tempat sama, Sanggata saya rasa, Bethany Channel dengan seorang lagi, nama saya lupa ya, di mana tempat tu after banjir memang semua sampah bertimbun, dan yang bestnya adalah semua orang di sana work together untuk membersihkan sampah-sampah itu. Itu yang best. They work together in a small community, they work together. Ya. Di Malaysia, saya nak komen lah. Bukan nak komen, saya bangga jadi orang Malaysia. Saya bangga. Di Malaysia, semua menunggukan orang tua. Ya, semua tunggu pihak berkuasa yang buat. Tapi kalau kita work together slowly, membersihkan kawasan perumahan, membersihkan kawasan kampung, semua things lah. Tak payah nak tunggu pihak berkuasa, kerana pihak berkuasa pun ada tugas yang lain. So kita buatlah slow-slow. Yang besar-besar tu biar pihak berkuasa yang buat, ya. Kepo kedai. Buka tutup. Sorry ya. Last. Okay. CSK last. Okay. Bismillah. Okay guys. Okay. So mungkin isu tadi semuanya isu-isu yang dah berlalu saya rasa, tapi ini relevan kepada saya lah, dan juga kepada mereka di luar sana yang ingin mengetahui apakah berlaku. A few moments later. Sorry, ada panggilan hangit pagi ni. Biasalah panggilan daripada Kuala Lumpur. Jadi untuk siapa-siapa di luar sana yang masih lagi belum menjelaskan hutang, orang KL, debt collector akan call. So jangan tak jawab. Anda mesti jawab. Anda mesti jawab call itu. Ya. Last sharing. Okay, last sharing pengalaman. Debt collector daripada KL, dia akan guna satu sharing. Saya sharing pengalaman, okay? Mungkin boleh membantu anda lah ya. Satu, dia orang tahu yang dia orang call orang Sarawak, dia akan cuba cari nombor orang Sarawak. Nombor kita lah, nombor Sarawak. Phone number Sarawak. Nombor dua, dia akan menyamar sebagai peguam. Semua ada di sini. A few moments later. Sorry, okay. Back to the story ya. Alright. Tadi orang KL call, okay. Tak apa, tenang. Just to share pengalaman sampai saya habis kopi tu. Kita akan ini yang terakhir lah, ya. Alright. Jadi untuk anda yang menonton video ni sampai ke akhir, sampai ke last ni, thank you very much.
Kerana yang last ni yang best ni, okay? Now, untuk mengetahui cara-cara untuk menjawab call daripada KL, saya tahu saya berhutang, anda berhutang, semua orang di dunia ini berhutang, okay? Nombor satu, jangan tak angkat. Angkat je call. Angkat. Nombor dua, bila dia bercakap, biarkan bercakap. Biarkan bercakap dan anda mesti pasang telinga. You have to pasang your telinga untuk memastikan the suara tadi itu you ingat dengan jelas. Kerana the same suara atau the same person akan call you, mengatakan dia daripada mahkamah lah, dia daripada lawyer lah, apalah, untuk gertak. Okay, because kerja debt collector memang macam tu. Dia akan dapat apa yang dia nak. Kerana klien dia macam RHB, Hong Bank hire dia orang untuk dapatkan balik hutang yang kita tak bayar tu. Okay, nombor dua, ingat suara dia. Satu, angkat phone. Nombor dua, ingat suara dia. Nombor tiga, okay, jangan cepat panik. Dia akan tahu you panik kerana you akan berdolat dalih. Berdolat dalih macam beri peluang lah, beri inilah. Kerana saya pernah mengalami pengalaman ni. Dia gertak, dia ukut, dia kata, kalau you tak bayar pada pukul 5 nanti, kita akan freeze you punya bank. Dia akan freeze, means you punya gaji akan ditahan lah. Jadi you nak withdraw duit, tak boleh, kerana dia akan instruct bank negara untuk stop you punya account. Okay, logiknya, dan I know you know, how can seseorang macam ni buat blocking untuk akaun kita kalau itu bukan daripada arahan bank negara sendiri. Bank negara sendiri yang akan call kita. Okay, lagipun you kena fikir you berhutang apa. Kalau you berhutang credit card ke, berhutang loan kereta dan sebagainya, okay, paling-paling pun dia akan ambil you punya kereta. Dia akan kalau kereta lah, dia akan tarik kereta. Ataupun kalau credit card, dia akan dia tak akan kacau you punya bank. Yang pastinya it will not affect your bank transaction. You bukannya akan jadi muflis, kecuali lah kalau you declare muflis, barulah you tak akan keluarkan duit daripada bank, because you now are dealing with your hutang. Okay. Nombor tiga, jangan panik. Dia gertak, jangan panik. Relax, kajak dengar aja. Okay. Nombor empat, don't make promises. Jangan promise. You kata, oh tunggulah saya pede. Nanti you pede, dia call balik, you kata tunggulah, jangan. You just say okay aja. Okay aja. Because what can they do? Apa dia boleh buat? Dia pun kerja untuk orang. Dia cuma agensi pengutip hutang, debt collector sahaja. Okay? Dan kelima, dan pastinya you have to pay. You mesti nak bayar hutang ni. Daripada you diganggu every time you kerja pun dia akan call, you makan dan call. Ini orang KL semalam, pengalaman semalam pukul 7 lebih, credit card bank saya lah, saya tak beritahu nama bank saya itu credit card bank saya dah bayar, wife dah bayar semalam. Dia call, saya pun okay. Bila dia sebut nama we are from bank ABC, saya pun teriak lah. Saya kata, I dah bayar semalam lah, why you call me again? You know what time is this? Dah lewat dah, saya nak family semua tu. Tutup telefon. Itu boleh sebab anda dah berbayar. Tapi kalau anda marah dia dan anda tak bayar sekalipun, anda tak bayar pun hutang anda tu, memang tak gunalah. Dia tak guna kerana dia pun ada hak untuk marah you juga kerana you tak bayar. Okay? So the moral of the story is, kita semua berhutang. Of course, for sure kita semua berhutang. Pastikan walau sikit pun kita boleh bayar. Contohlah PTPTN. Terpaksalah saya membayar menggunakan akaun 2. Now I'm sharing lah, saya tak malu pun. Saya bayar menggunakan akaun kedua KBSP. Itu pun dah lama bekerja, dekat lebih 9 tahun bekerja, baru tergerak hati untuk bayar semua sekali PTPTN. Belajar diploma dengan ijazah dulu, bayar sekali. Okay. But okay lah, kerana time tu akaun 2 dah cukup banyak lah untuk bayar akaun, untuk bayar PTPTN tu.
Okay, right? Kerana apa je lah, kita belajar berhutang, kita beli rumah berhutang, semua kita berhutang. Tetapi pastikan berhutang biarlah memadai, dan hutang tu biarlah boleh dibayar. Jangan kita hutang kali lubang tutup lubang, kali lubang tutup lubang. Dan saya tak menyarankan awak, saya tak menyarankan anda semua. I don't encourage you guys, please, I don't encourage you guys to do loans from money lender. Jangan. Walaupun money lender itu adalah money lender yang disahkan oleh kerajaan. Okay? Jangan. Kalau you hutang money lender, kalau you berhutang money lender, I'm telling you, untuk pengalaman aku kita share, saya tak malu untuk share. Contohlah, you pinjam money lender RM10, you bayar tiap bulan, dia potong duit tiap bulan berapa? RM30, termasuk interest dan pokok. RM10 you pinjam, RM30 you bayar balik saya dengan dia orang. So fikir-fikirkan lah, fikir-fikirkan. Kerana I don't want you guys to fall into the same trap, perangkap yang sama berulang kali. Utamanya untuk kita yang mungkinlah ada masalah kewangan, kurang pendapatan. Come on, kita semua ada cukup sempurna, kaki, tangan, ada fikiran. Okay, carilah cara untuk dapatkan wang dengan cara yang betul lah, ya, dengan cara yang betul. Jangan pinjam-pinjam money lender ke, personal loan ke, semua tu. Okay, for me lah, ya. Tak tahulah untuk anda semua, mungkin ada kata, alah Kevin ni cakap dia lebih. Tapi as a caring individual, okay, and a father, okay, I nak you guys to be financially free and earning the money yang betul. Okay, because tak nak bila kita macam ni, kita pergi, kita gone ke apa ke, kita meninggalkan hutang untuk anak-anak kita, isteri kita untuk bayar. Jangan sesarau. Jangan. Biarlah kita pergi dengan tenang, dan pastikan keluarga kita pun selamat daripada diburu oleh orang yang tagih hutang semua tu. Okay, alright. Baik. Now dah ada 9 lebih, nak pergi kelas untuk buat online exam. Thank you very much for joining me, breakfast dan semua tu. Dan semoga konten ini boleh kita sharing bersama, jadi kita lebih baik, lebih terbaik, bukan hanya di mata masyarakat, di mata keluarga, tetapi sekali yang terbaik kepada pencipta kita, kepada Tuhan. Amen. Bye. Take care. Thanks for watching, guys. Bye.